Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, sebelum saya mulakan, saya ingin guna pakai semua hujah-hujah yang sebelum ini saya telah kemukakan kepada Datuk Pengerusi berkaitan dengan kementerian kerana saya tidak ingin repeat back apa yang dikatakan. Saya harap yang berhormat lebih fahamlah pendirian mengenai dari segi sesi undang-undang. Perkara yang kedua adalah 040200 iaitu latihan dalam perkhidmatan perguruan. Saya ingin dapat tahu, baru-baru ini saya difahamkan Timbalan Perdana Menteri telah memberitahu bahawa dalam pengambilan guru-guru, guru sandaran tidak terlatih sahaja akan diberi keutamaan, tetapi guru sandaran terlatih iaitu GST, guru-guru sedemikian tidak akan diberi keutamaan. Dan saya nak tanya, apakah pendirian ini akan mengakibatkan kesusahan kepada anak-anak kita yang telah mempelajari atau sedang mengikut kursus GST. Dan saya difahamkan beribu-ribu ni guru-guru yang fasih, yang telah mendapat menggunakan wang sendiri untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi ada satu polisi yang baru yang digunakan pakai oleh kementerian. Dan apakah yang terkini mengenai perkara ini supaya kita dapat memastikan supaya anak-anak kita yang terlatih, yang terbelajar dalam perguruan dan GST ini dapat diambil alih, dapat diserapkan sebagai guru dengan kerajaan. Yang kedua adalah saya dah bangkitkan banyak kali. Saya rasa perkara ini telah dijawab 2, 3, 4 tahun dulu, iaitu 00800 rumah-rumah guru. Atau Pengerusi, saya rasa beribu-ribu rumah lagi masih dibenarkan di banyak-banyak tempat. Walhal banyak di antara rumah-rumah ini tidak tidak ada penghuni-penghuni di sana. Apakah kerajaan akan memberhentikan perkara ini? Walaupun saya lagi ingat di Parliamentary Accounts PAC semasa saya menjadi seorang anggota di sana, dan semasa itu DG telah datang mengatakan satu dasar baru akan diguna pakai dan tidak akan membina guru-guru rumah-rumah untuk guru-guru kerana di banyak tempat mereka tidak ingin tinggal di sana. Dan berapakah rumah-rumah guru yang telah dibina tetapi tidak diduduki oleh mereka, dan berapakah lagi dicadangkan untuk dibina pada masa hadapan, dan apakah sebab ia perlu dibina. Dan lagi satu adalah 03504 itu ubah suai naik taraf sekolah-sekolah pendidikan. Baru-baru ini kerajaan telah mengatakan bahawa 100 juta akan disalurkan kepada sekolah Cina dan 100 juta kepada sekolah Tamil. Dan adakah ini wang yang akan disalurkan untuk ubah suai atau sekolah-sekolah baru Tamil dan sekolah-sekolah baru Cina akan dibina? Saya dengan khususnya ingin beritahu macam di Bercam, saya ada bangkitkan bahawa keperluan untuk membina lagi satu sekolah baru Cina di Bercam Ipoh kerana sekolah yang sedia ada sudah terlampau over populated. Sekolah yang terbesar di negeri Perak di antara sekolah-sekolah Cina, dan selepas kami membangkitkan perkara itu, kerajaan telah membina satu adjacent block, telah mengambil satu basketball court, telah mengambil football court. Ini tidak selera kepada anak-anak kita. Tetapi ada satu tempat lebih kurang 3 km dari sekolah tersebut yang di mana telah dikaskan untuk pembinaan satu sekolah, reserve untuk pembinaan satu sekolah, dan tanah itu telah wujud lebih 10 tahun dan lagi belum digunakan, lebih kurang 6 ekar. Adakah kerajaan sudi untuk membenarkan satu sekolah Cina rendah dan tinggi dibina di sana? Berkaitan lagi dengan sekolah-sekolah Tamil, kita tahu bahawa kekurangan guru menjadi satu isu yang sangat besar, dan kekurangan dan setiap tahun peningkatan anak-anak ke sekolah-sekolah Tamil setiap tahun nampaknya meningkat. Dan ini adalah kerana keinginan anak-anak masyarakat India untuk mempelajari bahasa ibunda mereka. Dan tetapi ada satu mismatch di negara ini di mana
banyak sekolah-sekolah masih terletak di estate-estate dan di kampung-kampung atau di luar bandar. Dan sekarang lebih kurang 80% dari penduduk-penduduk dari estate-estate dan di luar bandar telah migrate ke bandar-bandar, tetapi di bandar-bandar seperti di Perak, di Ipoh, di kawasan saya sendiri, di mana ada lebih kurang 5 sekolah Tamil, semua sekolah-sekolah itu ada terlampau banyak murid-murid dan hingga tidak ada tempat untuk anak-anak baru, tidak ada tempat dan mereka terpaksa dihantar ke sekolah-sekolah Tamil yang lain. Dan adakah kerajaan akan membesarkan sekolah-sekolah ini dan juga macam di Ulu Kelang, di Klang, di Simpang 4, satu sekolah di mana ada 2,500 pelajar di satu sekolah Tamil sahaja, dan kerajaan negeri Selangor telah memberi tanah untuk pembinaan satu sekolah baru Tamil di sana, tetapi kerajaan tidak rela. Dan adakah tindakan dengan menyalurkan 100 juta ini, wang itu akan diguna pakai untuk perkara berkaitan. Akhir sekali, Datuk Pengerusi, adalah berkaitan dengan peningkatan dan kemahiran guru-guru. Dasar kerajaan untuk menggalakkan guru-guru mendapat ijazah, dan adakah saya difahamkan ada hak umur 40, 45, dan jika lebih dari itu mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran untuk mendapat ijazah, dan ramai di antara mereka terpaksa tidak, walaupun niat untuk mendapat ijazah dalam hasrat mereka. Nah, adakah kerajaan akan memberi kelonggaran kepada pihak-pihak berkenaan supaya dapat melanjutkan pelajaran jika mereka suka?